And hi everyone, so welcome back to our 5.4c solving trigonometric function. So today in this video we will cover compound angle and double angle. Okay, so let's look at example 15. They want us to solve cos and bracket x plus 60 degree equals to sin x for x between 0 degree and 360 degree. Okay. So, bila dia kata solve, wajib cari value X. Okay. Bezanya dekat sini, kalau yang example 12 anti 14, saya bagi menggunakan identity formula. Okay. So, sekarang awak kena selesaikan benda ni guna compound angle formula. So, kenapa saya kata compound angle? Compound angle ingat lagi tak? Dia mesti dalam bracket ada plus, ada dua angle yang digabungkan ataupun yang ditolakkan. So, sama ada cos A plus B ataupun cos A minus B, dan kita akan ada juga sin A plus B ataupun sin A minus B. Okay, dia ada dua ni. So for this one, cara nak selesaikan dia, so first saya salin dulu. Okay, cos X plus 60 degree, dia boleh guna X ataupun theta, benda yang sama tu adalah maksudnya angle yang nak kita cari, equals to sin X. Okay. So, bila awak nampak yang X plus 60 degree ni, awak tahu dia menggunakan formula cos A plus B. Okay. Cos, guna formula compound angle. So, apa formula cos A plus B ni? So, cos A plus B, formula dia adalah cos A cos B plus sin A sin B. Okay. So, ini adalah formula bagi compound angle kita. So, kita kena tukar formula yang ada dekat sini. Yang compound angle ni kita kena tukar dengan yang inilah yang kita dah pecahkan ni, cos A cos B plus sin A sin B. So, saya pun masuk dalam function ni. So, cos A kita adalah, kita tukarkan dia jadi cos X cos 60 degree minus sin X sin 60 degree equal sin X. Mana saya dapat sin X belah kanan ni? Benda yang sama saya salin. Okay. So, saya hanya substitute kita punya formula compound angle dalam function kita. Okay. And then ini adalah special angle, betul? Cos 60 and sin 60. So, kalau awak tekan calculator, cos 60 awak akan dapat 1 over 2. Saya letak constant belah depan So, 1 over 2 cos X minus sin 60, we will get 3 over 2 sin X equals to sin X. Yang ni awak biarkanlah yang right hand side, tak ada apa yang tukar. And then sekarang kita ada sin dengan cos. Okay, jangan ada gaduh dulu. So combine, kumpulkan cos satu side, sin satu side. So saya nak biarkan cos dekat left hand side, and then sin saya bawa ke right hand side. So saya akan dapat berapa? Saya akan dapat 1 over 2 cos X equals to, okay, so saya akan dapat sin X minus 3 over 2 sin X. Okay. So, yang ini still samalah 1 over 2 cos X ni, tak ada nak ubah apa. Yang belah kanan right hand side ni, awak kena combinekan dia punya constant kat depan. So, depan sin ni apa? 1 sebenarnya So, kita combine, kita factorizekan dia punya constant jadi 1 minus 3 over 2 sin X. Kita factorizekan sin X dekat luar. Okay, supaya awak boleh selesaikan dulu, simplifykan. So, awak akan dapat, tekan calculator, 1 minus 3 over 2. Okay, kalau awak tak nak tekan pun tak apa, kita biarkan je. Okay, so kalau kita biarkan dia, sekejap awak boleh buat dua, sama ada awak selesaikan dia atau awak biarkan dia. Tapi kalau contohnya saya nak selesaikan dia,
1 minus sert 3 over 2, saya akan dapat nombor yang lagi complicated. Saya akan dapat dekat sini 2 minus sert 3 over 2. Dia hanya samakan denominator saja. So macam tak ada beza. So dia boleh buat lah antara dua. So yang ini 1 over 2 cos x. Jangan bagi dalam perpuluhan. Jangan tukar. Jangan tukar. Jangan tukar dalam perpuluhan. Perpuluhan. Okey, biar dalam sert kita nak jawapan kita accurate. Okey. So, kita bawa constant ni pergi ke belah kanan. Okey. Yang trigonometry Yang cos ni kita bawa ke belah kanan. Yang constant 2 minus sert 3 over 2 kita bawa ke belah kiri. Kenapa? Kenapa kita nak bawa cos ke belah kanan? Sebab kita nak tukarkan sin x dengan cos ni jadi satu trigo yang sama. Satu function yang sama. Kita tahu tangent adalah sin over cos. Jadi kalau kita bawa cos ke belah kanan, kita akan dapat sin divide by cos. So automatically kita akan dapat tangent x. Constant ni awak bawa je dia ke belah kiri. Macam mana cara dia? Saya tunjuk. Okay. So 1 over 2 kita letak belah atas pecahan. Buat satu pecahan besar. Constant ni bawa ke bawah sebab ini darab, betul. So kalau saya bawa ke sebelah dia jadi bahagi. Saya salin je balik bracket. 2 minus sert 3 over 2. Ini darab, bawa ke sebelah jadi bahagi. And then sin x tinggal seorang, bahagi dengan cos x. Okay. So saya akan dapat sin over cos is tangent x. Semua ni belah kiri, tekan calculator, awak akan dapat 2 minus sert 3. Okay, kalau nak tukar position pun boleh. Tangent letak sebagai subject, sebagai left hand side. And then 2 minus sert 3. So dekat sini baru kita boleh selesaikan dia. X equals to arc sin 2 minus sert 3. So we will get our basic angle is 15 degree. Okay. Tolong bagi dalam degree walaupun jawapan awak sert. Sebab apa? Soalan nak degree. Sini. Okay. So bila awak dah dapat basic angle, macam biasalah, kena tengok dia berada pada kuadran ke berapa. Okay. So lukislah awak punya kuadran kat sini. Add sugar to coffee. Tangent positif. Tengok depan ni dia adalah positif. Macam mana nak tahu positif? 2 minus sert 3. Kalau awak tekan kepada perpuluhan, awak akan dapat 0.268. So ini adalah positive number. Jadi kita akan ambil kuadran pertama dengan kuadran ketiga. Okay. Boleh? So and then kita dah tahu dia adalah pada kuadran pertama dengan kuadran ketiga. So tulislah kat sini, kuadran pertama dengan kuadran ketiga. So x kita equals to, kalau kuadran pertama x equals to alpha, x equals to basic angle, x equals to 15 degree. And then kuadran ketiga 180 degree minus 180 degree plus alpha, which is 15 degree. So x combinekan dia 15 degree, 180 degree plus 15 equals to 195 degree. So this would be your answer. Ingat bila solve nak x. Okay. So far boleh. Okay. So tentukan kuadran berdasarkan tangent x ni. Saya dah tunjuk tadi. Yang ni yang warna hijau ni. Saya bracketkan balik dia. So awak kena tentukan kuadran menggunakan bracket hijau tu. Okay. So settle x equals to 15 degree and 195 degree. So we go to the next example. Guna double angle pula. Kalau awak perasan sini ada function sin x. Okay, kenapa ada? Maksudnya kita kena gunalah tu. Adalah value yang awak kena
equation yang awak kena guna dia punya function. So we go to example 16. Dia nak kita solve sin 2 theta minus sin theta equals to 0. Sekarang dia pakai theta. Awak follow je. Dia nak theta, awak bagilah dalam theta. So dia nak theta equals to what? What is our angle? And our angle must be between, sorry saya salah sini sini adalah theta. Angle must be between 0 degree and 360. Jadi dia tak ada nak kena ada negative angle ke atau dalam radian ke, tak ada. So soalan ni senang. Hati-hati pada range ni. Range ni awak kena sentiasa perhatikan bila awak jawab soalan trigo. So solve sin 2 theta equal to 0. So saya salin balik kat sini So dia nak kita cari sin 2 theta minus sin theta equal 0. So kita tahu sin 2 theta kita boleh simplifykan dia, betul? So guna double angle. Double angle kita tahu 2 cos. Sorry. So kita tahu double angle. Saya letak warna merah. Double angle sin 2 theta equal 2 sin theta cos theta. Okay. So kita tahu itu adalah double angle. So sekarang kita ada sin 2 theta. Kita ada dekat sini. Jadi kita kena substitute yang belah kanan ni dalam sin 2 theta dalam function kita. So kita akan dapat 2 sin theta cos theta minus sin theta salin balik equal 0. And then dah dapat tu kita boleh factorize tak? Apa yang sama kat sini? Sin theta, sini pun sin theta. Kita boleh factorize sin theta keluar. Sin theta equals to bracket. Dah keluarkan sin, kita tinggal 2 dengan cos, betul? So 2 cos theta. Sin theta dah bawa keluar, tinggal berapa sini? 1 lah. Equal 0. So awak akan ada 2 function yang boleh equatekan dengan 0. So ni nak selesaikan, ini macam 2 bracket lah. So sin theta equal to 0, direct. Sin theta equal 0. Another one is 2 cos theta minus 1 equal 0. So sin theta equals to 0. Theta equals to arc sin 0. Okay. This one 2 cos theta equals to 1. Cos theta equals to 1 over 2. So theta equals to arc cos 1 over 2. You will get theta equals to 30 degree. This is our basic angle. So for this one, theta equals to sin cos arc sin 0. Awak akan dapat jawapan kalau awak tekan kalkulator, awak dapat 0 sahaja. Betul ke 0 saja? Hati-hati So sebab tu perlu tahu graf sin. Okey, bila kita punya value arc sin 0, awak tengok y equals to 0. So bila y equals to 0, kita intercept pada berapa point dekat 0? Satu bila degree kita 0 degree, kedua bila 180 degree, ketiga bila 360 degree. Okey, yang selebih ni tak payah hiraukan ni. Ni semua tak pedulikan. Okey, kita tengok yang merah tadi saya buat tu Awak hanya tengok value pada basic graph. Basic graph dia mula pada kosong, lalu 180 degree, habis dekat 360 degree. Okey, boleh? So, kita akan ada 0, betul dah. Tapi ada juga 180 degree and 360. So, tambah sini 0, 180 degree and 360 degree. Awak akan ada 3 value dia. Okey, menggunakan graph sin. So, ini dah tak perlu kira lah. Awak tengok pada graph, awak tahu ada 3 degree dia. Tapi yang the next function ni awak kena tentukan. Okey. So, macam biasa buat add sugar to coffee. Tengok cos theta equals to negative 1 over 2. Okey, kejap saya buat guna warna lain. Okey, saya rectanglekan function yang awak perlu fokuskan untuk cari kuadran dia. Okey.
So sin cos 1 over 2. Cos positif berada pada kuadran pertama dan kuadran ketiga. Kuadran pertama dan kuadran, bukan kuadran ketiga. Kuadran keempat. Maaf ya. Okay. So awak akan dapat 2 kuadran. So buatlah simple table. So kita akan ada theta kita pada kuadran pertama dan kuadran keempat. So kita tahu untuk cari theta, kuadran pertama theta equals to alpha. Alpha kita 30 degree. So tulis balik. Kuadran keempat theta kita adalah 360 degree minus alpha. Alpha kita 30. So conclusion, our theta would be 30 degree. And 360 minus 30, 330 degree. Okay, so dah siap ke? Belum. Kita kena combinekan dua jawapan ni. Okay, dua jawapan ni wajib combine. So saya akan dapat conclusion dia theta. Okay, conclusion dia theta equals to, susun daripada paling kecil, 0 degree, 30 degree, 180 degree, 330 degree, and 360 degree. Banyak. Betul? Okay, memang banyak. So, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 angle bagi theta bagi soalan 16 ni. Boleh? Okay, so tolong fokus bila dia ada arc sin 0. Ingat, graph sin dia intercept pada 3. Special angle ni 0. Kalau arc sin 1, arc sin, biasanya arc sin 1, awak akan dapat jawapan 90 degree lah. Okay, kalau arc sin negative 1, awak akan dapat satu je jawapan, 270. Bila dia intercept at 0 je, dia akan ada 3 value Okay, so we go to the next example and our last example for today. Example 17. They want us to solve for cos 2x plus sin x equals to 5 for x between 360 degree and 0. Benda yang sama. Okay, so kita nak selesaikan right hand side must be 0. So first thing first, susun dulu dia. Cos 2x plus sin x minus 5 equal 0. Dah bagi right hand side 0. Okay. Kejap ya. Sekejap ya. Okay. So, dah bagi right hand side 0. Kita kenalah factorize dia. Okay. To factorize. Saya tengah kira kejap. Okay. So, yang ini ada pembetulan sikit Saya patutnya. Tu saya rasa kadang saya salah sikit tulis soalan ni. Dah malam-malam. Okay. So, sini patut negative 5. Bila saya bawa ke sebelah. Okay, dia akan jadi. Jadi apa kelas negative 5 bawa ke belah kiri akan jadi positive 5 equal 0. Okay. So, bila dapat equation ni. Kita tengok sekarang ni kita ada double angle dalam ni. Cos 2x. And then ini adalah sin. Yang mana awak nak tukar? Mestilah awak nak tukar yang double angle. So, kita tahu formula double angle tadi. For, buat bracket, cos 2x is 1 minus sin square x. Plus sin x plus 5 equal 0. Miss, macam mana tahu nak guna 1 minus sin square? Dekat ada 3 formula. Okay, cos 2x memang ada banyak formula double angle. Dia boleh jadi, yang tadi yang atas ni kita guna 2 sin theta cos theta, betul? So, yang ni kita guna 2 sin theta cos theta sebab dia ada sin. Okay. So, yang ni ada sin tapi kita boleh juga guna yang the second one. Cos theta, cos 2 theta equals to 1 minus sin square theta, sin square x. Okay, so kita guna double angle yang ini formula dia. So, kita darabkan ke dalam, kita akan dapat 4 times 1, 4 minus 4 times sin square x, 4 sin square x plus sin x plus 5 equal
0. So constant dengan constant kita boleh simplifykan lagi. Okay, sorry saya ada tersalah sikit. This is 1 minus kalau siapa yang perasan tu perasan lah. 1 minus 2 sin square x. Okay, so yang ini ada 2 kat sini. Okay, 2 sin square x. Okay, nak double confirm, tengok balik pada nota. Tengok table dia, muka surat 20. So, cos 2 theta equals to 1 minus 2 sin square theta. Okay. So, sini 4 darab 1, 4. 4 darab 2, 8 lah. Okay, betulkan balik. Sini 8. Okay, dah betul. So, constant dengan constant, 4 tambah 5. Dapat 9. So, yang ini awak salin balik. Negatif sin square x plus sin x plus 9 equal 0. So, awak tekan je calculator. Kalau tak nak, awak positifkan dulu. Ni ada negatif kan? So, positifkan bermaksud awak bahagikan both side dengan negative 1. So, akan dapat 8 sin square x minus sin x. Minus 9 equal 0. Baru factorizekan dia. Okay, nak let pun boleh. Macam biasa saya malah nak tunjuk dah. Nak direct pun boleh. So, jadi sin x plus 1. Satu lagi dapat 8 sin x minus 9. So, dapat 2 bracket equal dengan 0. So, sin x plus 1 equal 0. 8 sin x minus 9 equal 0. So, I will get for the first function, sin x equals to negative 1. X equals to arc sin 1. Okay, jangan ambil negatif. Negatif hanya bagi kuadran, nak menentukan kuadran. So, this one we will get 8 sin x equals to 9. Sin x equals to 9 over 8. So, x equals to arc sin 9 over 8. So, you will get what? Okay. So, kat sini kita akan tricky. Kita selesaikan satu-satu dulu. So, kita tahu x equals to sin arc sin 1. Kalau awak tekan arc sin 1 dekat calculator, shift sin 1, awak akan dapat 90 degree. Betul? Okey. Tapi, macam saya tunjukkan tadi, graf sin. Kita ada 2, betul? Graf sin kita ada 3. 3 value. Kalau graf sin 1. Okay, sin inverse 1. So, kita tahu sin arc sin 1 kita akan dapat satu je value. Arc sin 1 bermaksud sini 1. Ini adalah maksimum dia. So, maksimum dia 1. So, 1 kita punya angle adalah yang inilah 90 degree. Ada lagi tak kat sini? Tak ada. Okay. So, maksimum dia kalau sin arc sin 1 mesti 90 degree. So, jawapan dia 90 degree. Tapi, okay, x equals to 90 degree. Tapi, kita punya sin sekarang ni adalah negatif. Okay. Awak tekan kereta, awak dapat 90 degree juga. Awak kena buat add sugar to coffee. Sekarang, sin yang negatif. Okay, saya bracketkan. Sin negatif berada pada kuadran keberapa? Okay. Sin positif 1 dengan 2. Kalau sin negatif, kuadran ketiga dengan keempat. Betul? So, dia boleh jadi third quadrant or fourth quadrant. Okay. So, dekat sini, x saya bersamaan dengan third quadrant is 180 degree plus 90 degree. Satu lagi, 360 degree minus 90 degree. So, x saya akan dapat berapa? 180 degree plus 90 degree, I will get 270 degree. Satu lagi, 360 degree minus 90, saya akan dapat
270 degree. Okay, kalau awak tengok dia benda yang sama betul. Jadi X saya sama dengan 270 degree lah. Tak payah tulis banyak kali. Okay. So awak tengok bila dia arc sin 1, jawapannya mesti 90 degree. Tekan calculator pun boleh. Okay, tak payah guna graf. So for this one, saya nak tanya awak. Kita nak tentukan value mesti menggunakan function yang ni kan, yang saya kotakkan ni kan. Nak tentukan kuadran. Okay. Sekarang kuadran sinnya positif. Okay. Tapi bila kita tekan calculator, awak tekan arc sin 9/8. Awak dapat math error. Math error. Why? Same case bermaksud value kita 9/8 ni 9/8 is greater than 1. Berapa 9/8? Cuba tekan calculator. 9 divided by 8. 1.125 is greater than 1. Jadi automatically sin x is not equals to 9/8. Okay, bagi function sin, kalau value y, value angle kita melebihi daripada 1, tak adalah value dia. Maksudnya sini adalah 1.125 contohnya kalau saya extendkan okay, kalau saya extendkan dia punya graf, dia tak akan dapat value negative 1 tu. Pada ni 1.125 ni sikit je atas daripada graf maksimum dia. Jadi dia tak ada value. Okay, point kat sini dia tak ada value. Boleh? Okay, so therefore kena buat sin x not equals to 1/9. X is not equals to arc sin 9/8. So our answer would be conclusion x equals to 270 degree. Okay, itu saja. Kena tengok betul-betul. Kira betul-betul. Guna yang ini adalah double angle. Okay, ini adalah double angle. Tengok balik nota. Sebab ada kuasa 2. Bila dia ada, depan x tu ada 2. Bermaksud double. Okay, yang double tu kita kena tukar. Kalau yang ini, jangan tukar. Okay, bila ada 2 je depan dia, maksudnya double. Yang ni pun sama. Ada 2 kan? So, dia adalah kena guna double angle. Kalau ini ada kuasa 2 tak? Ada kuasa 2. Ada double angle tak? Tak ada. Tapi dia ada dalam bracket. A plus B. Bermaksud kena guna compound. Formula yang ni. Okay. So, that's all for today. Kalau ada apa-apa masalah, boleh WhatsApp saya. Ataupun Google Meet. Dua-dua boleh. Okay. Thank you.